Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu pembalasan yang sah bagi orang-orang yang dibunuh. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah Muslim sejati menghormati semua bentuk kehidupan. Malah, seorang Muslim telah diperintahkan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang lain, kerana ini akan memastikan mereka mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4941. Bab 28 Al-Qasas, ayat 77. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Perlakuan seperti ini mesti diperluaskan kepada semua makhluk, termasuk haiwan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2550. Tidak ada agama lain yang meletakkan nilai sedemikian pada kehidupan manusia, seperti yang dilakukan oleh Islam. Malahan, Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas bahawa pembunuhan seorang yang tidak bersalah akan dinilai seolah-olah seluruh manusia terbunuh. Bab 5 Al-Maidah, ayat 32. Membunuh jiwa melainkan kerana jiwa atau kerana kerosakan yang dilakukan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia sepenuhnya. Dan sesiapa yang menyelamatkan satu, seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia sepenuhnya. Definisi seorang Muslim dan mukmin yang diberikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998, menjelaskan dengan jelas bahawa Islam mengajar seseorang untuk menjauhkan bahaya daripada orang lain. Hadis ini menasihatkan bahawa seorang Muslim dan mukmin adalah orang yang menjaga lisan dan fizikal mereka daripada orang lain dan apa yang mereka miliki. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak pernah menyakiti orang atau makhluk lain melainkan untuk mempertahankan diri terhadap tentera lelaki semasa pertempuran. Dia tidak pernah menyakiti wanita, orang tua, kanak-kanak atau bukan tentera. Malah, dia tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri dan hanya menggunakan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai ketua negara kepada mereka yang melampaui batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan didapati bersalah melalui bukti yang tidak dapat disangkal. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6050. Beginilah cara orang Islam harus bertingkah laku dalam semua keadaan jika mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Memandangkan Islam adalah agama dan cara hidup yang seimbang dan realistik, seorang Muslim telah diberikan kebenaran untuk mempertahankan diri, keluarga dan harta benda mereka. Tetapi pertahanan diri ini mestilah dalam had yang ditetapkan. Orang Islam tidak mempunyai kebenaran untuk menyerang orang lain terlebih dahulu dan mencederakan orang yang tidak bersalah. Oleh itu, umat Islam harus bertindak mengikut ajaran Islam berkenaan dengan cara mereka memperlakukan orang lain, yang boleh diringkaskan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana mereka sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu pembalasan yang sah bagi orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Sebelum kedatangan Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan boleh memaksa orang lain untuk dihukum di tempat mereka, seperti hamba yang mereka miliki. Tetapi Islam menjelaskan bahawa orang yang melakukan pembunuhan akan menghadapi akibat jenayah mereka dan ia tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Orang merdeka yang melakukan pembunuhan akan menjadi orang yang menghadapi akibatnya, maksudnya, yang bebas untuk bebas. Hamba yang melakukan pembunuhan akan menjadi orang yang menghadapi akibat dari tindakan mereka, maksudnya, hamba untuk hamba. Dan wanita yang melakukan pembunuhan akan menjadi orang yang menghadapi akibat dari perbuatannya, maksudnya, wanita untuk wanita. Secara umumnya, prinsip ini terpakai dalam semua kes. Bermakna, seseorang itu tidak akan dapat beralih menghadapi akibat dosanya kepada orang lain.
Malah, penyebab nombor satu yang dipersalahkan orang sekarang ialah iblis, tetapi dia akan mengumumkan pada hari penghakiman bahawa kerana dia tidak pernah memaksa sesiapa pun untuk melakukan dosa, mereka harus menyalahkan diri mereka sendiri dan bukan dia. Bab 14 Ibrahim, ayat 22. Dan berkatalah syaitan apabila perkara telah selesai, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku telah berjanji kepadamu, tetapi aku mengkhianatimu. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku telah mengajak kamu. Lalu kamu menjawab kepada saya, maka jangan salahkan saya. Jika seseorang tidak akan dapat mengalihkan kesalahan dosa mereka kepada iblis, penghasut utama kepada kejahatan, maka bagaimana mereka boleh percaya bahawa mereka akan dapat mengalihkan kesalahan dosa mereka kepada orang lain? Ini adalah sikap bodoh yang hanya mendorong seseorang untuk melakukan lebih banyak dosa dan oleh itu mesti ditinggalkan. Setiap orang akan bertanggungjawab ke atas niat, ucapan dan tindakan mereka sendiri dan ini tidak dapat dielakkan. Oleh itu, seseorang mesti sentiasa menilai niat, ucapan dan tindakan mereka supaya mereka bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan pada hari penghakiman. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178. Diwajibkan bagi kamu adalah pembalasan yang sah bagi orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa yang terlepas pandang daripada saudaranya, pembunuh apa-apa, maka hendaklah ada susulan yang sesuai dan bayaran kepadanya, waris atau wakil sah si mati, dengan akhlak yang baik. Allah, yang Maha Tinggi, sentiasa menggalakkan perlakuan baik dan belas kasihan antara manusia dan hanya menasihati perlakuan yang lebih keras dalam kes yang melampau dan dalam hal mempertahankan diri. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong pewaris orang yang dibunuh untuk mengampuni si pembunuh kerana ia menggambarkan si pembunuh sebagai saudara seagama dan atau keturunan mereka, sebagaimana semua orang bersaudara melalui Nabi Adam AS dan isterinya, Hawa, semoga Allah meridainya. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sikap dan tingkah laku utama seorang Muslim mestilah belas kasihan dan kebaikan kepada orang lain kerana ini membawa kepada mendapat rahmat Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4941. Untuk tindakan pengampunan ini, pembunuh harus memberikan bayaran pampasan kepada waris orang yang dibunuh, kecuali jika mereka dengan rela melambai sebagai sedekah di pihak mereka. Yang sekali lagi membawa kepada ganjaran dan keberkatan yang lebih untuk mereka di kedua-dua dunia. Perbuatan baik yang disebutkan dalam ayat ini merujuk kepada kedua-dua pihak dengan cepat memenuhi perjanjian undang-undang yang dibuat dan berurusan di antara satu sama lain dengan belas kasihan atau sekurang-kurangnya mengelakkan sebarang perlakuan buruk antara satu sama lain sejak itu. Secara umumnya, ini menunjukkan kepentingan mengamalkan sikap berkecuali terhadap orang lain, terutamanya apabila seseorang itu tidak bergaul dengan mereka kerana perbezaan ciri dan tingkah laku, bukannya mengamalkan sikap negatif terhadap orang lain. Sekiranya seorang Muslim tidak boleh bertindak secara positif terhadap orang lain kerana beberapa isu terdahulu antara mereka, maka yang paling tidak boleh mereka lakukan ialah mengamalkan sikap neutral terhadap mereka di mana mereka tidak menunjukkan perasaan positif terhadap mereka tetapi juga tidak menunjukkan perasaan negatif terhadap mereka. Sama ada. Tahap yang lebih tinggi, yang membawa kepada lebih banyak ganjaran, adalah mengamalkan sikap positif kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai masalah pada masa lalu dengan mereka, tetapi ini disyorkan tidak wajib. Di samping itu, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ini tidak bermakna seseorang itu tidak boleh mengubah keadaan yang kasar dan berbahaya yang mereka terlibat, kerana Islam tidak menganjurkan ini sama sekali. Seorang Muslim mesti mengambil langkah untuk mengubah keadaan dan keadaan mereka untuk melindungi diri mereka dan orang lain daripada penderaan fizikal dan lisan, tetapi selepas berbuat demikian mereka harus berusaha untuk mengamalkan sikap positif terhadap orang yang mereka hadapi pada masa lalu dan kemudian meneruskan dengan kehidupan mereka sendiri dengan fikiran yang jernih. Sebagai contoh, seorang wanita yang didera secara fizikal dan lisan oleh suaminya mesti mengambil langkah untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya daripada suaminya, walaupun ini bermakna berpisah daripadanya, kerana Islam tidak menasihatkan untuk bertolak ansur dengan tingkah laku seperti ini sama sekali.
Tetapi apabila isteri ini mengubah tatanan kehidupannya supaya dia dan anak-anaknya selamat, maka dia harus berusaha untuk memaafkan bekas suaminya dan meneruskan kehidupannya dengan fikiran yang jernih. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178. Diwajibkan bagi kamu adalah pembalasan yang sah bagi orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa yang terlepas pandang daripada saudaranya, pembunuh apa-apa, maka hendaklah ada susulan yang sesuai dan bayaran kepadanya, waris atau wakil sah si mati dengan akhlak yang baik. Ini adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada waris orang yang dibunuh itu pilihan pembalasan yang sah, yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan di bawah garis panduan yang ketat, atau pilihan pengampunan dengan atau tanpa bayaran pampasan yang dibayar oleh pembunuh. Pilihan untuk memilih antara kedua-duanya adalah rahmat dari Allah Ta'ala, kerana memaksa satu atau pilihan lain ke atas manusia akan menyusahkan mereka, kerana semua orang berbeza. Mereka yang mempunyai sifat belas kasihan semula jadi akan cenderung kepada pengampunan dan oleh itu akan mendapati sukar untuk memerintahkan hukuman mati terhadap pembunuh, jika Islam memaksa pilihan ini kepada mereka. Sebaliknya, orang lain akan merasa sangat sukar untuk memaafkan pembunuh kekasih mereka dan tidak dapat hidup dengan realiti pembunuh kekasih mereka berjalan-jalan dalam masyarakat sebagai orang bebas sementara nyawa kekasih mereka diambil daripada mereka, terutamanya apabila orang yang dibunuh mempunyai tanggungan yang sangat bergantung kepada mereka. Orang yang mempunyai sikap ini akan merasa sukar untuk memaafkan dan memaafkan pembunuh jika pilihan ini dipaksa oleh Islam. Sebagai rahmat kepada semua orang, Allah Ta'ala menyerahkan pilihan kepada pewaris orang yang dibunuh. Tidak seperti kebanyakan perlembagaan undang-undang pada zaman ini, yang menyerahkan nasib pembunuh di tangan hakim mahkamah atau juri yang berkompromi dengan orang yang tidak dikenali. Sistem yang rosak ini menghalang waris daripada mencari ketenangan fikiran yang diperolehi apabila mereka diberi pilihan untuk memilih nasib pembunuh dan meletakkan perkara itu supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka. Sistem yang rosak ini menjadi punca mengapa keluarga orang yang dibunuh atau dalam jenayah selain pembunuhan, seperti rogol, mangsa sendiri bersama keluarga sering mengadu bahawa keadilan tidak ditegakkan, walaupun penjenayah dijatuhkan hukuman penjara sebagai penjara mereka. Hukuman tidak sesuai dengan jenayah. Bermakna, penjenayah itu akan dibebaskan dalam beberapa tahun lagi dan kembali ke kehidupan normal, di mana mereka diberikan faedah daripada kerajaan manakala mangsa dan keluarga mangsa secara psikologi berparut seumur hidup. Satu-satunya perkara yang boleh mengurangkan trauma psikologi ini adalah jika keluarga diberikan kuasa untuk memilih apa yang berlaku kepada penjenayah. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178. Diwajibkan bagi kamu adalah pembalasan yang sah bagi orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa yang terlepas pandang daripada saudaranya, pembunuh apa-apa, maka hendaklah ada susulan yang sesuai dan bayaran kepadanya, waris atau wakil sah si mati dengan akhlak yang baik. Ini adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Tetapi sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Pelanggaran merujuk kepada saudara mara si mati yang membalas dendam secara langsung, kerana hanya kerajaan yang boleh melaksanakan hukuman undang-undang atau membalas dendam selepas perjanjian untuk pampasan atau pengampunan telah dipersetujui. Ia juga termasuk pembunuh membunuh sekali lagi selepas mereka diampunkan buat kali pertama. Dalam kes ini, hakim undang-undang akan mengeluarkan perintah untuk pelaksanaan mereka, walaupun pewaris orang kedua yang dibunuh bersetuju untuk pengampunan. Oleh itu, ini menutup sebarang kelemahan yang boleh digunakan oleh penjenayah untuk melarikan diri dari keadilan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178-179. Diwajibkan ke atas kamu adalah pembalasan yang sah bagi mereka yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa yang terlepas pandang daripada saudaranya, pembunuh apa-apa, maka hendaklah ada susulan yang sesuai dan bayaran kepadanya, waris atau wakil sah si mati dengan akhlak yang baik. Ini adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Tetapi sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Dan ada bagi kamu siksaan yang sah menyelamatkan nyawa, wahai orang-orang yang berakal.
Dalam pembalasan undang-undang terdapat kehidupan, kerana ramai pembunuh tidak dihalang daripada tingkah laku ini dengan sebaran hukuman kurang daripada pelaksanaan. Terdapat banyak contoh di mana seorang pembunuh telah menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun kerana jenayah mereka, hanya untuk melakukan pembunuhan semula selepas dibebaskan. Jadi pelaksanaan satu orang membawa kepada menyelamatkan nyawa orang lain. Selain itu, seperti yang dibincangkan sebelum ini, pembalasan undang-undang ini juga membantu keadaan mental saudara mangsa kerana mengetahui pembunuhan itu telah membayar jenayah mereka dengan nyawa mereka adalah cara membantu saudara mangsa meneruskan kehidupan mereka. Tetapi apabila pembunuh hanya dimasukkan ke dalam penjara dan dalam banyak kes akhirnya dibebaskan, kesusahan mengenang trauma yang ditanggung oleh kekasih mereka di tangan pembunuh boleh menghalang saudara mara mangsa daripada meneruskan kehidupan mereka dan hidup dengan aman. Mencegah penyeksaan mental ini memberi kehidupan kepada mereka. Begitu juga, apabila kerajaan membuat keputusan berhubung pesalah, saudara mara mangsa sering merasakan keadilan tidak ditegakkan. Ini adalah salah satu sebab mengapa, dalam kes pembunuhan dengan sengaja, saudara mara mangsa diberi pilihan sama ada untuk melaksanakan hukuman mati atau mengampuni mereka dengan atau tanpa pampasan keuangan. Apabila keputusan diserahkan kepada saudara mara mangsa, ia akan mengurangkan kemungkinan tekanan mental yang akan berlaku jika kerajaan memutuskan keputusannya. Ini sekali lagi membolehkan saudara mara mangsa meneruskan kehidupan mereka daripada menjalani kehidupan yang penuh dendam, yang pada hakikatnya tidak hidup sama sekali. Kebencian ini boleh menjadi sangat kuat sehingga menyebabkan pergeseran dalam keluarga mangsa, apabila ahli mempunyai pendapat yang berbeza tentang cara meneruskan kehidupan mereka. Ini sentiasa membawa kepada keluarga yang rosak, seperti ibu bapa si mati bercerai. Jadi memberi keluarga pilihan untuk memutuskan apa yang berlaku dengan pembunuh, menghalang kemusnahan keluarga mangsa yang lebih cenderung meneruskan kehidupan mereka jika keputusan pembunuh diserahkan kepada mereka untuk membuat keputusan. Pembalasan undang-undang melalui pelaksanaan juga menyelamatkan nyawa dengan menghalang pembunuhan balas dendam yang boleh menjangkau generasi. Oleh itu, melaksanakan satu pembunuh menghalang banyak pembunuhan. Di samping itu, apabila seseorang yang mempunyai tanggungan dibunuh akibat pembunuhan balas dendam, ia membawa kepada kemusnahan kehidupan tanggungannya, seperti anak-anak mereka. Ini boleh dielakkan apabila keluarga mangsa diberi pilihan apa yang berlaku kepada pembunuh, kerana ini menghalang pembunuhan balas dendam dan kemusnahan yang diakibatkannya kepada tanggungan semua orang yang terbunuh atau cedera. Oleh itu, pembalasan undang-undang menyelamatkan nyawa semua orang ini. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa ini semua adalah benar apabila undang-undang Islam dalam kes undang-undang diikuti dan digunakan dengan betul. Menyabitkan seseorang kerana membunuh memerlukan bukti yang tulen dan kukuh, yang mesti di luar semua keraguan munasabah. Dalam Islam, sebarang keraguan dalam kes itu menyebabkan hukuman undang-undang penuh, seperti hukuman mati, diketepikan. Di samping itu, bukti yang tidak dapat disangkal lebih mudah diperoleh pada zaman ini di mana rakaman CCTV, ujian DNA dan prosedur saintifik lain telah dihasilkan yang boleh mensabitkan pesalah dengan tahap kepastian yang sangat tinggi. Semua ini meminimumkan peluang untuk mensabitkan orang yang tidak bersalah. Walaupun negara bukan Islam melaksanakan pembalasan undang-undang dengan betul hanya dalam kes-kes tertentu ini, ia akan mengurangkan jenayah dengan ketara. Dalam kes ini, alasan untuk mengelak hukuman mati kerana takut melaksanakan hukuman mati tidak terpakai kerana tidak syak lagi orang yang betul telah dihukum bunuh. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 178-179. Diwajibkan ke atas kamu adalah pembalasan yang sah bagi mereka yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa yang terlepas pandang daripada saudaranya, pembunuh apa-apa, maka hendaklah ada susulan yang sesuai dan bayaran kepadanya waris atau wakil sah si mati dengan akhlak yang baik. Ini adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Tetapi sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Dan ada bagi kamu siksaan yang sah menyelamatkan nyawa, wahai orang-orang yang berakal. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini, hanya mereka yang menerapkan pemikiran mereka dengan betul akan memahami manfaat yang meluas dari pembalasan undang-undang. Sebagai contoh,
Orang yang kurang pemahaman akan menolak untuk memotong bahagian badan untuk menyelamatkan nyawa mereka, kerana mereka hanya menumpukan pada satu aspek pernyataan ini, iaitu memotong bahagian badan. Mereka tidak memikirkan makna gambaran yang lebih besar, menyelamatkan nyawa mereka, dan akibatnya mereka enggan memotong bahagian badan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Manakala, orang yang berfikir dengan jelas akan bersetuju bahawa memotong anggota badan adalah sangat serius, tetapi meninggalkannya akan membawa kepada sesuatu yang lebih buruk, iaitu kematian. Oleh itu, mereka memikirkan gambaran yang lebih besar dan memutuskan untuk memotong bahagian badan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini boleh digunakan untuk ayat-ayat yang dibincangkan juga. Menghukum mati anggota masyarakat kerana pembunuhan kedengaran keras, tetapi jika ia membawa kepada banyak manfaat untuk seluruh masyarakat, termasuk saudara mara mangsa, maka ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan, kerana kerajaan mesti mempertimbangkan makna gambaran yang lebih besar, kesejahteraan rakyat. Seluruh masyarakat sepanjang hayat seorang pembunuh yang disabitkan kesalahan, yang melepaskan hak asasi mereka apabila mereka berhenti bertindak seperti manusia, atau dalam kes yang sangat jarang berlaku, kehidupan bujang orang yang disabitkan secara salah. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 179. Dan ada bagi kamu siksaan yang sah, menyelamatkan nyawa, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Seperti yang didakwa oleh bahagian terakhir ayat ini, pembalasan undang-undang melalui pelaksanaan juga bertindak sebagai penghalang yang kuat untuk orang awam. Apabila mereka menyaksikan pembunuh dibunuh, ia akan menghalang mereka yang ingin mencederakan atau membunuh seseorang untuk menahan tangan mereka kerana takut kehilangan nyawa mereka sendiri dan seterusnya memberi nyawa kepada diri mereka sendiri dan orang lain. Ini boleh digunakan untuk semua jenis jenayah. Jika hukuman bagi jenayah, seperti rogol, lebih serius, ia akan menghalang ramai pesalah yang berpotensi daripada melakukan jenayah. Mempunyai undang-undang yang lembut adalah salah satu sebab utama mengapa kadar jenayah tidak berkurangan dalam masyarakat. Satu aspek pembalasan undang-undang adalah memaafkan pembunuh. Perbuatan kebaikan ini boleh mendorong pembunuh untuk bertaubat dengan ikhlas dari kehidupan jenayah mereka, yang membawa kepada keselamatan hidup mereka sendiri dan kehidupan perlindungan orang lain yang akan mereka celakakan jika mereka meneruskan cara jahat mereka. Di samping itu, ia boleh menggalakkan mangsa berpotensi lain dan saudara mara mereka untuk memaafkan penindas mereka juga, yang sekali lagi membawa kepada menyelamatkan banyak nyawa dan penyebaran keamanan dan belas kasihan dalam masyarakat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 179. Dan ada bagi kamu siksaan yang sah, menyelamatkan nyawa, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.